بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita di Bait Furqan untuk jalankan satu kelas untuk bacaan kitab Riyadh As-Salihin, dan ini adalah kira di antara kelas hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah, kita masih lagi berterusan untuk belajar pada kitab ini, dan kita sudah sampai pada bab yang kedua, bab taubah. Bab taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita semua, insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab ini adalah kita bicara sebelum ini, dalam kelas yang sebelum ini, tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bertaubat pada setiap hari aksar min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Dalam hadis juga yang lain adalah seperti mana dalam sahih Imam Muslim adalah Nabi baginda Nabi Muhammad SAW sabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Wahai orang sekalian, orang manusia adalah, ya wahai orang beriman, wahai semua orang manusia itu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta keampunan badannya. Naam, fa inni atubu. نعم. dan juga kemudian فإني أتوب في اليوم 100 مرة. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hari adalah dia taubat adalah 100 kali istighfar. Dan kita kata pada kelas yang sebelum ini, daripada hadis seperti ini adalah banyakkan pada guru-guru yang menambahkan di antara amalannya adalah istighfar 100 kali pada setiap hari, adalah paginya dan juga adalah pada malamnya. Dan subhanallah, kita kata pada kelas yang sebelum ini juga tentang amalan yang banyakkan pada orang yang soleh adalah amalkan adalah pada setiap hari dia akan membaca baca istighfar 100 kali, kemudian solawat 100 kali, dan juga tahlil 100 kali. Ini adalah di antara amalan yang baik kita amalkan di dalam hidupan kita, insya-Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yu'inuna jami'an, bantu kita, mudahkan untuk kita untuk amalkan biiznillah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis 15 kita adalah cakap dalam maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala gembira apabila hamba-Nya adalah bertaubat padanya. Apabila hamba Allah Subhanahu wa taala bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala gembira pada bab ini juga. Dan juga adalah kita cakap dalam kelas yang sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat orang malam yughargir. Dalam janganlah sampai keadaan adalah ruh dah sampai ini, adalah maksud dalam keadaan kita baru nak taubat, baru ingat nak taubat. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala rahim, ampunkan dosa kalau orang, insyaAllah orang taubat yang taubat nasuha, insyaAllah Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Eh, dan kita cakap dalam kelas yang sebelum ini adalah syurga dan neraka itu adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kita. Bukan pintu syurga itu ataupun syurga itu, orang yang akan masuk syurga itu akan masuk disebabkan kita kata ini masuk syurga jadi masuk syurga, tak. Ha. Orang akan masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam, mungkin orang itu walaupun adalah di antara orang yang contohnya mungkin zahirnya nampak adalah orang yang tidak baik, tetapi wallahu a'lam mungkin adalah satu amalan daripada amalannya dekat dunia jadi di antara asbab yang masukkan dia ke syurga. Tak mustahil. Ya, jadi bab syurga ini neraka itu adalah hal berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kita adalah nak cakap, oh ni pada ahli ini, pada ahli ini. Tak, 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 tak. Itu kita tidak boleh sebut seperti itu ya. Barakallahu fikum. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan mula pada hadis 18 insyaAllah ta'ala. Tak, sebelumnya insyaAllah. Hadis 16 kalau tak silap kita berhenti. 16 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisallim mutasal ila Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa alimukum fid darain. Allahumma amin. حديث 16 وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه الإمام مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم، رواه الترمذي. Nah, hadis yang seterusnya insyaallah kita akan baca kemudian baca terjemahan satu kali terus. وعن أبي ذر وعن أبي ذر بن وعن أبي ذر بن حبيش رضي الله عنه قال أتيت صفوان بن عسان رضي الله عنه أسأل عن المسح على الخفين. وعن ذر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسان رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا ذر؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضيا بما يطلب. فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت مرءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من صوته فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة باب من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. نعم، hadis yang seterusnya وعن أبي سعيد. Nah, mungkin kita ambil dulu awal beberapa hadis ini insyaAllah, kemudian kita tengok masa sebab saya dekat masjid. InsyaAllah. Bismillah. Silakan hadis 16.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 16. نعم. Dari Abu Musa Asyari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sesungguhnya Allah membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berdosa di waktu siang, membuka tangan di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berdosa di waktu malam, sehingga matahari terbit dari arah barat, iaitu hari kiamat. Hadis 17. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Riwayat Muslim. Hadis 18. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sabda Rasulullah SAW, ia bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama ia belum sakaratul. Riwayat Tarmizi, ia berkata, derajat hadis ini hasan. Hadis 19. Dari Zir Hubaisi, ia berkata, aku datang kepada Safwan bin Hasan menanyakan tentang menyapu sepatu ketika berwuduk. Ia berkata, apa gerangan yang membawa engkau kemari, wahai Zir? Aku berkata, mencari ilmu. Ia berkata, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu. Petanda mereka redha dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Lalu aku berkata, permasalahan menyapu sepatu saat berwuduk setelah buang air besar dan kecil mengandal ke benakku sehingga engkau sedangkan engkau salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka aku bertanya kepadamu, adakah engkau mendengar Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal tersebut? Ia berkata, ya, Rasulullah SAW pernah menyuruh kami bila dalam perjalanan jauh agar tidak menanggalkan sepatu selama 3 hari, 3 malam kecuali kerana junub. Adapun kerana buang air besar atau buang air kecil serta tidur, maka tidak. Lalu aku berkata, apakah engkau mendengar Rasulullah SAW menjelaskan tentang cinta? Ia berkata, ya, ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, di saat kami mengitari beliau, tiba-tiba seorang Arab Badui dengan suara tinggi memanggil, وإذ hai Muhammad. قلنا Lalu لهم Rasulullah SAW آمنوا menjawab dengan suara yang وأيوب sama. إذ Ya, نادى aku ربه berkata kepada si أن Badui, نعم celakalah sedikit. engkau, rendahkan suaramu kerana engkau berada di hadapan Nabi dan sudah ada larangan dalam hal ini. Badui berkata, demi Allah tidak akan saya rendahkan. Lalu terus berkata, seseorang mencintai sesuatu kaum tetapi tidak bisa bergabung dengan kaum tersebut. Nabi SAW bersabda, seseorang di hari kiamat akan berada bersama orang yang ia cintai. Lalu Rasulullah SAW terus bercerita sehingga ia menjelaskan tentang suatu pintu di arah barat. Luasnya sejauh jarak tempuh 40 atau 70 tahun perjalanan. Sufyan, salah seorang perawi hadis berkata, iaitu berada di arah Syam. Allah menciptakan pintu tersebut di saat ia menciptakan langit dan bumi. Pintu itu selalu terbuka untuk menerima taubat. Tidak pernah ditutup sehingga matahari terbit dari arah barat. ما شاء الله. اللهم صل على Tarmizi berkata, derajat hadis ini hasan, sahih. Sallallahu alaihi وسلم. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين. Hadis nombor 16 adalah juga tentang taubat. Semua bab ni adalah tentang bab taubat. Adalah dalam hadis nombor 16, Allah Subhanahu wa taala menerimakan taubat hamba-Nya. Naam. Inna Allah taala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Yani apabila hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa pada siangnya, pada pagi, pada siang, jadi datang masanya adalah dia minta keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Adakah Allah Subhanahu wa taala menerimakan taubatnya ataupun tidak? Allah Subhanahu wa taala menerimakan taubatnya di bila-bila masa. Tapi adalah apabila orang adalah dia minta keampunan pada Allah Subhanahu wa taala pada siangnya ataupun pada malamnya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ha? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai Allah limakan taubat hamba-Nya adalah pada siang, orang yang dosa di pada siangnya ataupun pada malamnya. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha adalah sampai adalah matahari adalah terbit dari arah barat. Nah, yani adalah di masa itu adalah sudah hari kiamat. Subhanallah. Dalam bab taubat
Ini adalah bab yang kita tidak boleh lambat. Kita kena usaha dan cepat. Laisa minna man lam yukhti, yani bukan adalah pada golongan kami tidak ada salah. Semua adalah kita adalah Bani Adam khata'. Semua Bani Adam adalah macam adalah kesalahan, ada kadang-kadang lalai, ada kadang-kadang dia ada kadang-kadang mungkin jauh sikit dan sebagainya. Tapi khairul khata'un adalah at-tawwabun. Lebih baik daripada golongan orang yang bersalah ataupun itu adalah orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dalam katakan sabda Nabi Muhammad SAW, At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang bertaubat pada dosanya, dia adalah minta keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah seperti mana orang yang tak ada dosa. Maksudnya adalah kena usaha untuk dapat taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang seterusnya, hadis 17, dari Nabi Muhammad SAW, Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alaihi. Juga Allah SWT akan menerimakan taubat hambanya. Sebelum yang penting adalah sebelum masa hari kiamat adalah ataupun matahari adalah terbit daripada arah barat. Allah SWT akan menerima taubat hambanya. Nah, Allah SWT a'tana akhfa ataupun Allah SWT sembunyikan masa hari kiamat untuk apa? Untuk hambanya adalah berusaha. Ya, betul. Ada tanda-tanda tentang hari kiamat, tanda alamat surah, tanda-tanda yang kecil ataupun tanda-tanda yang besar, alamat kubra. Uh, tetapi alamat ataupun tanda itu boleh jadi juga cepat. Maksudnya satu tanda keluar, lepasnya satu tanda keluar. Jadi Allah alam berapa lama yang benda ini menambilkan masa berapa lama, Allah Ta'ala alam. Jadi pada bab ini adalah kita kalau mengikut pada firman Allah SWT, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah untuk taubat, ambil keampunan pada Allah SWT. Allah SWT sebut dengan kita apa? Wasari'u. Kalau kita tengok dalam dunia kita ini, eh, semua adalah jalan kita dekat dunia ini adalah ada had untuk lajunya. Mungkin ada beberapa tempat dekat dunia ini tak ada had laju. Tapi boleh kata kita sekarang duduk di Malaysia sini, semua jalan-jalan raya adalah ada had untuk kelajuannya. Ada yang uh, paling laju 100, ada yang paling laju 110, ada yang paling laju mungkin 80 dan sebagainya. Tetapi ini jalan dekat dunia. Tetapi jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada had untuk lajunya. Makin laju, makin baik. Lagi laju, lagi baik. Subhanallah. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada golongan orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta keampunan badannya. Amin ya rabbal alamin. Hadis 18 juga membawa makna yang sama seperti inna Allah seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal yaqbalu taubatal abd ma lam yugharghir. Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Nah, sampai apa malam yuqarghir, belum lagi sakaratul maut, belum lagi datang niza' ataupun sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala menerimakan taubat. Allah Subhanahu wa taala rahim. Allah Subhanahu wa taala rahim, rahmatnya adalah luas. Kita akan masuk syurga insyaallah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Naam, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmatkan kita semua dan mengampunkan dosa kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadis-hadis seperti ini adalah semua mengingatkan untuk kita untuk apa? Untuk taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang apabila dia salah dengan orang dekat dunia, dia malu. Macam malu, macam mana nak cakap, macam mana nak minta maaf dengannya dan sebagainya. Dan kita tak tahulah, macam kadang-kadang orang tu jenis nak terima, tak nak terima. Mungkin dia nak tolak, mungkin dia tak
tak nak terima maaf dan sebagainya. Tetapi kamu ingatkan satu benda. Di masa kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta pada Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Latif bi ibadih. Maha lembut. Jadi kita bukan minta pada orang yang akan tolak kita. Seperti mana bahasa dalam hadis. Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat. Taubat hamba ni Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubat. Hanya at-taubah ila Allah Subhanahu Wa Taala, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu hati yang betul-betul dia taubat kepada Allah. Maksud orang yang betul-betul minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab ini bukan adalah cakap je mulut. Yang ini mesti adalah mulut dan hati itu bergerak untuk apa? Untuk perubahan. Untuk minta keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin ada orang tu adalah dia salah. Kemudian dia taubat lagi. Kemudian dia salah lagi. Dia taubat lagi. Seperti ini halnya. Hari ini dia melakukan benda yang tak betul. Kemudian dia taubat. Kemudian dia lakukan benda betul. Kemudian dia taubat. Ah, halnya seperti itu. Adakah orang macam ni betul ke tidak betul? Boleh ke tak betul? Tak boleh. Dalam hal seperti ini adalah orang kena hati-hati sebab takut Allah Subhanahu Wa Taala ambil amanannya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan orang itu kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan walayazubillah dia bukan dalam keadaan yang baik. Jadi terusnya kalau ada orang lakukan benda yang tidak baik ataupun sebut benda yang tidak baik ataupun keluar dari mulutnya benda kata-kata yang tidak baik, terus adalah sambung dengan astaghfirullahaladzim, dengan istighfar. Yani kita memang kedudukan seperti itulah hal kita. Nah, dan pada bab ini adalah la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan menerima taubat biiznillah Subhanahu Wa Taala. Hanya pada orang kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di antara amalan macam yang saya dengar, macam saya dengar dekat sini, macam ramai orang yang amalkan apa istighfar 70,000 kali ataupun tu. Ada nombor-nombor lah macam orang kata istighfar kabir ke apa, istighfar yang besar dan sebagainya. Dia sebenarnya istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkaitan dengan bilangan tu. Tetapi berkaitan dengan hati kita bagaimana dalam keadaan istighfar tu. Ada orang mungkin dia pegang tasbih dan dia duduk banyak sebut istighfar. Tapi hatinya belum gerak. Hatinya belum lagi ada apa perasaan. Kita tak tahu. Allah SWT menerima semua taubat. Menerimakan amalan orang banyak. Itu halnya dengan Allah SWT. Tetapi kita lana fil zahir. Fil batin Allahu a'lam. Maksudnya kita pada zahir. Kalau orang dia duduk berzikir, tapi fikiran dia tidak ada dalam bab itu. Maksudnya dia duduk zikir, tapi fikiran dia fikir benda lain. Apa hal seperti itu? Macam mana keadaan orang seperti itu? Kita jawab adalah orang seperti itu lebih baik pada orang yang tak zikir langsung. Jadi kalau dia adalah masih lagi zikir, walaupun fikiran dia tidak ada sangat, tapi masih lagi adalah lebih baik pada tidak berzikir langsung. Mudah-mudahan dengan zikir yang dia buat ataupun bilangan yang banyak yang gurunya ataupun ada orang ajarnya dia buat amalkan kena buat kebanyakan seperti ini. Mudah-mudahan dengan amalan itu datang satu masa apa ubahkan hatinya ataupun ubah keadaannya kepada keadaan seperti itu kepada keadaan yang baik. Nah, sebab apabila kita zikir
kita ada zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Quran apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikrullah, zikr Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita akan tenang. Subhanallah. Dengan dengan apa? Zikrullah. Fal istighfar, maka istighfar itu ada dalamnya zikrullah. Ialah zikir di antara zikir yang amalkan juga. Subhanallah. Juga zikir-zikir yang istiqamah ataupun yang selalu orang amalkan, dibangkitkan di antara namanya adalah nama wirid. Jadi adalah di antara kata-kata guru, khususnya pada guru tasawuf ataupun guru yang menjaga pada bab akhlak dan muamalat dan sebagainya. Dikata man la wirda lahu la warida lahu. Barang siapa yang dia tidak ada wirid, tak ada amalan yang istiqamah selalu buat, la warida lahu, tidak adalah bahagian yang datang badannya. Nah, bahagian apa? Yani kamu nak adalah futuh daripada Allah. Allah SWT membuka hati. Nak kamu sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Nak sentiasa adalah hati kamu bergantung pada Allah SWT, cinta pada Allah dan Rasulnya dan orang yang saleh. Kamu kena ada wirid. Maknanya kena ada bagi sebahagian pada diri kamu. Adalah pada masa kita untuk zikrullah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila orang seperti itu, akan dia dapat seperti mana orang yang kita cakap macam ni. Orang dia tutup mukanya ataupun tutup badan, semua badannya tutup dengan apa? Dengan kain. Ha, ha. Jadi macam mana dia nak dapat matahari itu ataupun cahaya datang badannya? Dia tutupkan semua. Tak buka mata, tutupkan semua-semua. Dia macam mana nak dapat benda tu? Apabila dia buka, baru dia akan dapat cahaya itu datang badannya kan. Seperti itu. Apabila orang dia ada wirid, benda itu benda yang baik-baik akan datang badannya. Apabila dia tutup macam mana maksudnya? Bukan pakai selimut. Tutup, maknanya tutup hatinya, tak ada zikir. Hatinya yang kosong, tak ada zikrullah. Tak ada dalam hatinya zikir. Tidak adalah dia sebut-sebut benda yang maksudnya berzikir ataupun membaca Quran ataupun amalkan dengan wirid-wirid pada zikir tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. Maka dia macam orang yang tutup semua. Tak ada apa-apa. Waliyazubillah. Jadi itu adalah dari situ kita kena faham maknanya kita kena ada wirid. Adalah pada bacaan Al-Quran dan juga pada tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. Sekurang-kurangnya adalah orang amalkan untuk wirid lepas solat. Zikir-zikir lepas solat adalah dipanggil wirid juga. Aurad pada solat, aurad qabla solat, wirid sebelum solat, wirid lepas solat. Amalkan seperti itu. Baik. Mungkin ada orang kata ada wirid ini wirid Imam Nawawi ataupun Hizbul Bahar ataupun untuk Imam Syadzuni ataupun wirid-wirid yang lain. Adakah kita kena amalkan semua benda tu? Amalkan apa yang kamu mampu. Tidak ada wajib. Pada wirid-wirid tu mesti kena buat macam tu. Tak. Ini adalah kamu buat lagi banyak, lagi bagus untuk diri kamu. Naam. Tapi kenapa orang tu macam amalkan pada wirid-wirid itu ataupun pada zikir-zikir khas itu adalah macam contoh seperti apa ratib ke ataupun seperti mana buku azkar macam yang macam contoh orang Yaman biasanya amalkan macam khulasah tu atau yang dikatakan oleh Habib Umar hafizahullah taala atau mungkin ada orang yang amalkan wirid-wirid Imam Syazuli ataupun wirid-wirid pada imam-imam yang lain. Asbabnya ataupun sebab amalkan benda-benda seperti itu, sebab orang itu adalah di antara orang yang alim, orang yang salih.
Dan yang apa yang ada di dalam itu semua adalah mengikut pada Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak adalah benda yang tidak ada manfaat di dalamnya. Dan benda itu sudah nampak pada ramai pada ulama dan guru-guru tidak adalah komplain kata tak boleh haram ataupun sebagainya. Sebab apa? Sebab dia ambil pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil daripada Quran. Jadi tidak adalah benda-benda yang bukan-bukan. Tetapi kalau kita buat sendiri, macam contoh duduk doa sendiri dalam buku azkar dan sebagainya, itu biasanya ada doa-doa lah. Kita mungkin berapa banyak kita doa tak dapat sebahagian daripada doa yang ada di dalam buku itu. Sebab subhanallah, di masa orang itu tulis kitab-kitab seperti itu, ini adalah masa Allah Subhanahu wa taala membuka hati ulama itu ataupun guru itu untuk tulis seperti itu. Subhanallah. Yani adalah boleh kita kata taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu seperti itu. Jadi boleh kita amalkan, bukan tidak boleh pada. So, itu lebih selamat daripada apa? Daripada adalah kita doa dan kita tak tahu adakah itu doa kita baik untuk diri kita ataupun tidak baik. Seperti mana ada orang contohnya doa, Ya Allah, jangan bagi saya ni ada hajat pada siapa-siapa pada hamba-Mu. Maksudnya saya tak nak minta apa-apa pada hamba-Mu. Jadi orang kalau doa macam tu, mana macam dia doa nak mati. Macam mana kamu tak nak apa-apa orang tolong? Dunia ini mesti dia adalah macam bergantung. Orang ni akan tolong, orang ni akan kerjanya di pasar, orang ni kerjanya dekat bawa kenderaan, orang ni macam tu. Kamu tak nak orang tolong langsung, tak nak apa-apa. Jadi macam mana nak jadi? Nak jadi macam zaman dulu, nak pergi cari makanan dekat hutan ke apa? Tidak ada seperti itu. Jadi itu adalah maksudnya tidak sesuai doa seperti itu. Jadi kita kena fahamlah macam mana apa yang baik untuk diri kita. Sampai adalah kalau orang sampai dia macam penat daripada dunia ini sangat, dia tak boleh doa, Ya Allah ambil roh, ambillah saya ni, bagi saya mati. Tak boleh doa seperti itu. Dia mungkin kalau dia boleh doa, dia doa, Ya Allah in kanatil hayatu khairun li fa ahyini wa in kana al-mautu rahatan li fa amitni ya Allah. Ya Allah, jika hidupanku baik untuk diriku, bagi saya hidup, Ya Allah. Jika mati itu lebih baik untuk diriku adalah ampunkan dan ambilku, Ya Allah. Macam tu mungkin boleh dia doa. Tapi doa, Ya Allah, matikan saya. Alhamdulillah. Tidak boleh seperti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Khulasa ataupun secara ringkas tentang bab ini adalah tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu pintu keampunan adalah luas, pintu terbuka kepada semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan untuk kita semua insya-Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya, hadis nombor 19, menunjukkan pada kita juga tentang istighfar dan juga pada talabul ilm, cari ilmu. Seperti mana uh, apabila Sayyidina Dar bin Hubaysh adalah datang tanya kepada Safwan bin Utsal radhiyallahu anhu. Dia tanya untuk apa? Untuk masih untuk khufain, adalah atas khufain. Nah, dan di masa itu adalah tanya sahabat itu tanya badannya, ما جاء بك يا در. فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضيا بما يطلب. Sesungguhnya para malaikat أجنحتها لطالب العلم. Yani Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada bab ini untuk malaikat pun akan menjaga pada talibul ilm, tata ajnihataha li talibul ilm. Ini adalah menunjukkan pada kita juga dalam hadis ini fadilat ataupun kelebihan orang yang pergi mencari ilmu. Subhanallah. Walaupun itu adalah satu masalah seperti pada bab ini adalah
di atas khuf ataupun naam, itu adalah kira satu masalah daripada masalah-masalah itu, dari masalah ilmu. Bagaimana orang dengan orang yang belajar fardu ain, bagaimana dengan orang yang sentiasa dengan kitab dan sebagainya. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tolong kita tutup mic insyaAllah. Nah, tentang ni adalah dia cakap tentang masah al khuf, dan yang penting pada hadis ini juga dalam bidang untuk nak terangkan masah untuk atas khuf dan sebagainya, itu adalah dalam bab fiqh. InsyaAllah mungkin di masa yang akan datang biiznillah SWT kita di Baitul Furqan akan ada juga biiznillah satu daurah untuk fardu ain. Mungkin kita akan buat lebih uh, panjang daripada daurah yang sebelum ni. Akan ada guru-guru yang mengajar biiznillah SWT. Saya harap insyaAllah mungkin daurah yang akan datang ni biiznillah SWT akan jadi lebih baik pada yang sebelum-sebelumnya. Macam sekarang kita dah berapa kali buat daurah-daurah kursus-kursus untuk fardu ain, tapi kali ini insyaAllah saya niat biiznillah SWT di masa yang akan datang insyaAllah kita akan buat daurah, dan juga kita akan ada sijil kelulusan daurah insyaAllah. Biiznillah SWT kita akan ada benda ni biiznillah SWT. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. daripada فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته. فقلت له ويحك أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. Itu yang dalil ataupun yang saya nak sampai padanya. Al-mar'u ma'a man ahab yawmal qiyamah. Seorang itu bertanya, seorang mencintai sesuatu kaum, nah, tetapi ia tidak biasa berhubung dengan kaum tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang di hari kiamat akan berada bersama orang dia cinta. Allah. Subhanallah. Faham pada mana ni apabila kita kata orang di hari kiamat, di hari kiamat, bukan bukan di syurga, di hari kiamat akan ada dengan orang yang dia cinta. Subhanallah. Sekarang kalau seorang anak jalan dengan ibunya ataupun ayahnya dekat pasar, tiba-tiba dia lepaskan tangan ayahnya ataupun maknya dan dah sesat dalam pasar tu, bagaimana keadaannya? Dia takut kan, sedih, nangis. Ibunya ataupun ayahnya pun mungkin sama, risau sangat, mana anak saya, semua takut kan, dalam keadaan takut, semua takut. Di hari kiamat orang tak kenal pada keluarganya, pada siapa-siapa, semua orang sibuk. Dalam masa itu semua orang adalah sampai fikiran dia tak fikir, semua takut pada ahwal yaumul qiyamah, pada hal ataupun keadaan yang terjadi di hari kiamat. Jadi semua orang itu adalah tak fikir apa-apa. Dan dia takut, hanya perasaan yang ada di dalam hatinya adalah takut. Bagaimana kalau orang itu dia sayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sayang pada orang yang saleh. Di masa itu apa? Di masa itu adalah orang dekat pada orang yang saleh, dekat pada orang yang baik. Subhanallah. Bagaimana perasaannya? Semua akan ada perasaan
rasa takut di masa itu, semua akan ada perasaan itu. Tetapi akan ada perbezaan ataupun ada yang perasaan itu tak berputus padanya. Ada yang Allah SWT tunjuk padanya, kemudian sujudkan hatinya. Subhanallah, sampai orang akan tengok pada setiap orang di masa itu ataupun juga di masa maut juga, mati adalah Allah SWT akan menunjukkan tempatnya kalau dia tidak beriman, bagaimana tempatnya dekat neraka, dan bagaimana tempatnya disebabkan dia beriman. Subhanallah. Kalau kalau tidak beriman, itu adalah tempat kamu. Dan kalau beriman, adalah ini tempat kamu. Tapi ini tempat kamu sebab kamu orang beriman. Subhanallah. Maka orang itu akan yakni dalam keadaan apa? Dalam keadaan jumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan uh, Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Dalam keadaan yang luar biasa. Bal mar'u ma'a man ahab. Al mar'u akan ada orang akan ada sekali dengan orang yang dia. Ini adalah soalan yang kita perlu tanya, setiap orang kena tanya dirinya. Siapa adalah kawan-kawannya atau orang yang dekat-dekat badannya, yang dia sayang dan dia harap insya-Allah akan ada sekali dengannya di hari kiamat. Di antara kata-kata yang kita dengar pada guru-guru kita, "Qul li man tusahib, aqulu laka man ant." Kata padaku, siapa adalah kawan kamu ataupun orang yang kamu selalu dengannya, maka saya akan bagi tahu kamu, kamu ni adalah orang siapa ataupun kamu ni siapa. Yani kalau kita walayazubillah adalah dengan orang yang tidak baik ataupun orang yang jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita tidak selamat. Jangan ada orang kata saya boleh je. Saya ada kawan yang baik, ada kawan yang tidak baik, dan ada yang Muslim, ada yang non-Muslim. Saya boleh kawan dengan semua orang. Kita cakap pada orang seperti itu, yang dia macam berani dan dia kata saya boleh campur dengan semua orang. ah, Kamu kena hati-hati. Sebab mati itu dia tak ada masa yang Allah SWT bagi tahu kamu. Kamu akan mati lepas beberapa hari. Jadi baik kamu ada sekali dengan orang yang baik. Tak. Sebab ada banyak daripada benda-benda yang kita kena jaga di masa itu. Subhanallah, orang yang dia kawan, dia baik. Maka kalau orang itu, dia akan, kalau dia salah, orang tu akan ingatkan badannya. Janganlah salah, jangan macam tu. Kamu adalah dalam keadaan yang tidak baik. Kamu adalah perlu rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak boleh berterusan seperti ini dan sebagainya. Seperti mana dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman atau mazluma." Yani menangkan pada saudaramu kalau dia dalam keadaan zalim, dia contoh zalimi orang ke pukul orang ke lawan dengan orang ke, atau mazluman, atau ada orang buat salah dengannya ataupun orang yang susahkannya atau cakap tak baik ataupun gaduh dan sebagainya. Jadi sahabat terkejut, seperti mana sekarang kamu sekarang rasa macam mana tu? Tak faham sangat. Sahabat terkejut pada bab ini. Bagaimana kalau orang dia adalah zalim? Maknanya dia orang contoh, dia pergi pukul orang. Dan kita tahu ni adalah kesalahan pada orang itu. Bukan pada orang yang kena pukul. Ha. Orang yang pukul tu dia yang salah sebenarnya. Itu adalah kawan kita, dia yang salah. Sebab dia yang buat salah tu. Macam mana kita nak menangkan dia? Adakah kita pergi lawan dengan dia juga ke? Kita pukul orang yang tu. Tak, walayazubillah, bukan seperti itu. Unsur akhaka zaliman atau mazluma, yakni kalau dia dalam keadaan salah, maka kita akan nasihat badannya.
Jika dia tidak betul, itu adalah ni tak betul, kamu tidak boleh buat macam tu dan sebagainya. Itu adalah macam ni, macam ni, macam ni. Au mazluma, kalau adalah orang ambil haknya ataupun ada orang memang ada masalah, mungkin kita boleh settlekan masalah itu, tolong dia dan sebagainya. Itu adalah syaratnya. Jadi itu adalah sebenarnya kawan yang sesuai kita ada dengannya. Yang kita ingat, kita jumpa dengannya, ingat Allah. Kita jumpa dengan orang itu, kita ingat pada Allah SWT. Orang seperti itu adalah sesuai jadikan kawan kita. Tetapi orang yang wal'iyazubillah ba'ad dunia wa ba'al akhirah wa ishtarat dunia, orang yang wal'iyazubillah adalah dia eh, tak fikir untuk akhirat, dia adalah fikir dunia sahaja. Orang seperti itu kita kena hati-hati. Kalau hubungan dengan kita dengannya adalah disebabkan kerja dan sebagainya, kita buat kerja kita, sudah selesai, selesai. Dah tak payah lain-lain lebih-lebih tak payah. Tetapi kalau pada yang baik adalah kita cari pada kawan yang kawan untuk kita yang bantu pada bab ini untuk kita sentiasa adalah dalam rahmat Allah SWT. Maksudnya sentiasa ingat pada Allah SWT. Jadi benda ni adalah penting sangat. Bukan untuk diri kita saja, untuk anak kita juga. Bukan daripada hikmah kalau kita tahu contohnya ada satu tempat yang ada kelas tuition ke ataupun madrasah ke ataupun sekolah, dan kita tahu sekolah itu tidak sesuai ataupun tidak berapa baik, banyak banyak masalah, anak-anak dekat situ banyak masalah dan sebagainya. Bukan adalah pada cara hikmah ataupun pada yang baik adalah kita pergi letak anak kita dekat situ. Tak sesuai. Sebab kita pun ada tanggungjawab tentang bab ini. Kita nampak anak kita adalah sudah sentiasa adalah dengan bahan teknologi. Maksudnya seperti handphone, apa, selalu internet. Itu pun ada tanggungjawab untuk kita. Kita kena jaga pada bab ini. Subhanallah, sebab ini benda ni Allah Taala akan tanya kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang akan ada tanggungjawab tentang bab ini. Subhanallah. Maka dalam bab ini bukan juga maksud pada kita adalah orang dia tak amal di dunia ini langsung dan tak fikir untuk dunia ini langsung. Tak, dia akan fikir untuk dunianya, akan amalkan untuk dunianya, bukan tak amal, tetapi adalah amal untuk akhirat. Perbezaan kita orang beriman dengan orang kafir. Orang kafir, macam kita banyak pada orang kafir, kita sekarang macam contoh di tempat ini, ada kita nampak ramai pada orang Cina ke, ataupun ramai daripada orang yang non-Muslim adalah berjaya dengan perniagaannya. Tetapi kadang-kadang tengok pada orang Muslim, kadang-kadang ada yang tak berjaya pada perniagaan dia. Apa sebab tu? Yang pertama itu taufik pada Allah SWT. Orang ni Muslim lah. Kena Allah SWT lagi bantu dia sebab dia Muslim. Kita ingatkan firman Allah SWT. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Yani apabila Allah SWT sebut wa an laysa lil insani illa ma sa'a, sebut apa? Al-insan, manusia. Tak sebut orang beriman. Jadi orang itu usaha, jadi dia dapat. Tapi perbezaan orang beriman, dia juga manusia. Tapi perbezaannya dengan orang kafir, orang non-Muslim, dia akan dapat balasan untuknya di dunia sahaja. Tetapi orang beriman akan dapat dunia dan akhirat. Subhanallah. Yani dia akan dapat pahala, dan juga dia akan dapat hasil di dunia ni. Kenapa? Dia usaha buat yang terbaik pada kerjanya dan sebagainya. Tetapi kalau eh, kalau orang itu adalah tawakal je, tak ya usaha langsung, tak
tak buat apa-apa, buka dan tunggu orang datang macam tu. Tak. Usaha. Kena usaha pandai buat macam ni, buat macam tu sampai adalah berjaya. Jadi itu adalah yang perlu kita kena buat. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, "Wala tansa nasibaka minad dunya." نعم. Permulaannya adalah wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita daripada masa, ilmu, duit, harta, ataupun pada maksudnya contoh kita, contohnya adalah kerja kita adalah tempat besar, kita boleh tolong orang, mungkin ada urusan susah, kita boleh bantu orang tu dan sebagainya. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Semua ini yang kemudahan yang Allah bagi pada kamu, pada rezeki, duit, harta ataupun sebagainya, jadikan ini adalah untuk akhirat kamu. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Ha. Bukan maknanya kalau dapat duit, saya ada duit banyak, okey, ambil duit itu semua infak. Tak payah ada simpan apa-apa. Ha? Dapat harta banyak, bagi orang. Bukan maksud seperti itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu nak seronok dekat dunia ini, nak jalan-jalan, nak pergi sana, pergi sini. Subhanallah, semua ini boleh jadi dalam keadaan ibadah. Sekarang suami apabila bawa anaknya, bawa isterinya jalan-jalan tu, dapat pahala. Subhanallah, setiap satu sen, setiap ringgit yang keluarkan untuk nak beli untuk makanan ataupun minuman pada isteri dan anak-anak pun itu adalah jadi saham untuk akhirat untuknya. Ya, benda ni adalah wajib tapi juga adalah dia ada dapat saham akhirat, dapat pahala juga. Jadi adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita adalah amal juga untuk dunia kita. Tak apa nak seronok, nak rumah besar, kereta besar, nak harta banyak, sedihkan. Tapi semua adalah fi mardatillah. Semua itu adalah untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Keridaan pada Allah Subhanahu wa taala. Habiskan insya-Allah kelas kita dengan satu kata hikmah ataupun kata-kata yang saya dengar banyak pada pada guru-guru yang dulu saya belajar dengannya, yaitu Dr. Ratib Nabulsi, hafizahullah taala. Eh, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Maksud badannya kata hikmah itu, beramallah untuk dunia seperti mana kamu adalah hidup dan tak mati langsung. Usaha nak buat apa dekat dunia, pergilah. Nak pergi sana, pergi sini, nak jalan-jalan, nak pergi luar negara dan sebagainya, silakan. Semua itu boleh buat. Macam kamu tak matilah. Macam kamu adalah hidup lama-lama, tak, umur kamu panjang sangat. Silakan. Tapi ada satu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Tapi ingatkan, kamu amalkan untuk akhirat kamu. Ka'annaka tamutu ghadah. Macam kamu esok akan kembali kepada rahmat Allah. Billahi alaikum. Demi Allah. Kalau ada orang bagi tahu dia, kamu hari ni last kamu hidup. Yani, bila-bila kamu akan kembali kepada rahmat Allah. Doktor, contohnya, semoga Allah SWT selamatkan kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Doktor bagi tahu seorang yang sakit kanser, contohnya, kamu akan hidup mungkin selama-lamanya, boleh badan kamu tahan 3 bulan. Wallahu a'lam. Umur ini adalah bukan Allah SWT yang tahu saja. Tetapi mungkin kamu akan hidup selama 3 bulan ke ataupun macam tu. Apa perasaan orang tu? Apa yang dia akan lakukan? Dia akan usaha ibadat, akan buat macam-macam kan? Ha? Macam dia akan tengok mana ada kesalahan, dia akan cuba baiki, mana ada benda yang tak betul, semua akan buat.
kena perasaan seperti itu. Macam orang kata esok akan mati, bukan lepas 3 bulan, esok. Jadi apa yang kamu patutnya buat? Taubat, minta keampunan, sentiasa apabila nak tidur dalam keadaan rehat, dalam keadaan tak ada fikir apa-apa, dalam keadaan tak ada macam orang yang kita zalim orang ataupun ada kita ambil hak orang dan sebagainya. Semua benda itu kita akan jaga kan. Seperti itu kita kena perasaan kita. Jadi marilah kita sama-sama biiznillah subhanahu wa ta'ala taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keampunan pada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan adalah ada orang kata saya tak ada dosa, saya tak buat apa-apa. Ah, kita bukan lebih baik daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bertaubat juga pada setiap hari. Jadi kita pun amalkan, kalau kamu tak ada dosa jadi pahala. Istighfar itu jadi adalah pahala untuk kamu, menambahkan lagi banyak pahala. Subhanallah. Jadi adalah benda ini kita kena usaha insya-Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kita semua dan jadikan kita pada ahli syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Orang akan ada sekali dengan orang yang disayangi di hari kiamat. Ya Rabb. Allahumma inna nushiduka bi annana nuhibbuk wa nuhibbu habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami katakan kami adalah sayang padamu, sayang pada Rasulmu, sayang pada sahabatmu, sayang pada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang pada orang-orang yang salih. Ya Allah, jadikan kita dengan golongan orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. Semoga insya-Allah pada kelas kita pada pagi ini, pagi yang penuh dengan berkat dan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala, ada manfaat untuk semua باذن Subhanahu wa taala. In kana fi hadha darsi syai'un mufid fahuwa taufiqun min Allah Subhanahu wa taala. Jika ada dalam kelas ini benda yang baik untuk sekalian, itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika adalah ada yang tidak betul pun salah, itu adalah pada diri saya. Semoga Allah SWT ampunkan untuk saya dan untuk semua yang hadir bi Allah SWT, dan semoga Allah SWT mudahkan untuk saya insya-Allah melancarkan bahasa Melayu lebih baik biiznillah subhanahu untuk dapatlah kongsikan dengan lebih baik biiznillah subhanahu di masa yang akan datang insya-Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan dan terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga jadi saham juga untuk akhirat pada siapa-siapa yang join dengan kita dan dia share dengan kawan dan sahabat dan ahli keluarga. Mudah-mudahan jadi saham untuk akhiratnya insya-Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا رحيم. ربنا يا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا افتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين. اللهم يا من عليه العسير يسير يسر لنا امورنا واقض لنا جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. بحق قولك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. يسر لنا امورنا واقض لنا جميع حوائجنا على النحو الذي يرضيك وترضى به علينا يا رب العالمين. ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum semua. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih.